إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا أبو الحسن الأشعري وإمامنا أبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sahabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang berusaha, tuan pengurusi Madrasah Ar-Raudah, Tuan Jizul itu, barisan para imam, para bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupakan pada bonda saya. Semoga Allah berafiat berpanjang insya-Allah. Tak lupa juga pada sahabat saya ni, lama tak jumpa, cucunda kepada Tuanku Haji Saleh, Pondok Penanti. Banyak saya mengaji, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali terima kasih sudi tunggu saya. Lama ke tunggu? Ni kan kuliah tak akhir ni, menamatkan waktu bujang ni. Ya, agak-agak kena faham lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita lagi. Kita memang nak habiskan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh kiai daripada Nahdlatul Ulama. Kita dah bahas Nahdlatul Ulama, siapa dia, apa pengorbanan ataupun jasa dia dalam dunia Islam. Dan sekarang ni tak silap saya telah ada Nahdlatul Ulama Malaysia sekarang ni. Naam. Yang dibawa ataupun Rais Amri adalah Tuanku Ridauddin, hafizahullah taala, Ridauddin. Tuanku Ridauddin ni kawan dengan Ustaz Sarip. Kawan dia sekali. Dia Tuanku Ridauddin bin Tuanku Haji Abdul Wahab, Pondok Penanti. Sang Rais ataupun pemimpin am Nahdlatul Ulama Malaysia. Kita dah bahas Nahdlatul Ulama Malaysia ni dulu dah ada dah.
Bukan zaman sekarang, zaman Syekh Abdullah Fahim rahimahullah ta'ala. Siapa Syekh Abdullah Fahim? Ingat lagi? Atuk kepada Abdullah Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim, Tun Abdullah kita kan. Dan kita dah bahas juga, dia lah orang yang menentukan tarikh kemerdekaan kita. Dan dia juga orang yang sangat berpengaruh, mufti pertama Pulau Pinang, dan sangat-sangat terkenal di Mekah Al-Mukarramah. Kita kena bangga, orang Melayu, orang Islam kita di tanah Melayu ini antara orang yang berpengaruh. Maksud dia pandangan fatwa dia diguna pakai di Mekah. Antara dia Syekh Al-Minangkabawi, seorang ulama besar, sahabat baik juga kepada Syekh Abdullah Fahim. Banyak ulama-ulama dulu yang hebat di tanah Arab. Dan sekarang ini kalau kita pergi ke Mekah juga, zaman sekarang rasa saya tak ada dah, rasa ada lah, tak tahulah, wallahu alam kan. Adalah keturunan dia mungkin sudah tidaklah seperti dulu, seperti ulama-ulama kita terdahulu. Ustaz lambat dengan mukadimah panjang. Ya, saya faham. Kita termasuk kitab Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala, muka surat 36, betul? 10 malaikat yang wajib diketahui. Kita sampai situ kan? Kalau dalam matan Aqidatul Awam, ni matan dia yang bahasa Arab ni. Yang bawah ni semua syarah. Matan dia pendek je. Macam saya cakap, lebih baik hafal. Kalau keadaan yang lebih baik bagi kita adalah hafal. Kalau mampulah, kalau tak mampu tak apa, yang sekurang-kurangnya kita mengaji. Qala musannif ila anqal tafsilu 'ashrin minhum Jibril, Mikalu, Israfilu, Izrail. Dapat? Munkar, Nakirun, wa Raqibun wa kadha, Atidun, Malikun wa Ridwanu tada. Ini sebenarnya bait yang ada dalam Aqidatul Awam adalah syair. Ini semua syair-syair sebenarnya, syair hafalan. Baru ni ada orang mengklaim, memaklumkan bahawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada warning ke apa macam? Kau malam ni mak. Kalau mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah malaikat-malaikat yang wajib kita percaya dan hafal. Berapa malaikat? Beda. Kelas. Yang tu. Yang tu. Kalau mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, 10 daripada malaikat ini adalah wajib yang kita perlu imani. 10 ini sahaja. Para ulama mengatakan adapun yang lain itu adalah sunat bagi kita untuk mengetahui. 10 ini adalah khususiyah, wajib kena tahu. Pertama, tafsilu 'ashrin. Tafsil ni maksud dia apa? Secara terperinci. Ataupun dalam kitab ni disebut rincian. 'ashrin, 10. Tulis kat situ. 'ashrin ni 10. Minhumu Jibril, dari malaikat, dari semuanya 10 itu apa dia? Pertama Jibril, ataupun sebutan yang afdal Jibrail. Dapat? Dan semua daripada malaikat ni kita perlu sebut panggilan ataupun gelaran bagi dia dengan alaihi salam. Bila kita sebut dengan alaihi salam, maka dia adalah muzakkar. Maksud dia diistilahkan dengan lelaki.
Tapi Ustaz, bukan malaikat ni tak ada jantina? Ya, memang tak ada jantina, tapi istilahkan kepadanya alaihi salam. Sebab apa? Sebab keadaan malaikat ini gagah dia seperti lelaki. Tu kalau dalam isim. Kalau kita mengaji nahwu saraf, layak kita kena sebut malaikat ini dengan muzakkar, tak boleh sebut dengan muannas. Tak boleh baca dengan alaihas salam, tak boleh. Alaihas salam ni untuk perempuan, baginya sejahtera. Contoh kita sebut dengan Allahumma salli ala Muhammad, Maryam alaihas salam. Dia tak baca alaihis salam. Bila dah mengaji kena tahulah beza dia. Alaiha, ha tu nya untuk perempuan. Kalau alaihi, hi tu nya untuk lelaki. Kalau ramai, alaihum salam. Dapat? Last? Okay, habis. Minhum Jibril. Pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril dalam riwayat kita dah cerita dulu, ingat? Tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni saya tahun lepas nuzul Quran. Ada lagi dalam apa nama rekod kita. Tolonglah layari page kita. Kita buat iklan madrasah Al-Raudah Suasana Lumayan. Di situ adanya disajikan dengan berapa pengajian. Tolonglah rujuk. Di dalam ceramah nuzul Quran kita ada cerita secara terperinci bagaimana Jibril alaihissalam. Betul? Jibril dalam riwayat, saya ulang balik, malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala beri padanya secara zahiriah, para ulama kata kalau ada riwayat hadis ada mempunyai 600 sayap. Kita dah sebut betul, 300 kanan dan 300 kiri. Dalam beberapa riwayat lain dia ada yang mengatakan 400 sayap, tapi pandangan yang paling kuat 600 sayap. Dapat? Dan Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam disebut Mikail alaihissalam mempunyai 400 sayap. Tulis 400 sayap. Dapat? 200 kanan, 200 kiri. Tu Mikail alaihissalam. Ada pandangan juga mengatakan dia 600 juga. Pandangan yang paling kuat kata 400. Mikail alaihissalam. Yang ketiga Israfil alaihissalam. Kita baca dulu belakang di syarah dia. Yang keempat Izrail alaihissalam. Izrail alaihissalam. Dan yang kelima Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam. Kemudian Raqib dan Atid. Atid bukan Atid. Kita sebut Atid, Atid kan? Atid. Dapat? Kalau dalam qalqalah mengaji kena ada qalqalah kubra, Atid. Dapat? Kemudian Malik dan Ridwan yang mengikuti. Okay. Kita baca dulu tugas-tugas 10 malaikat. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Ni kita dah bahas berapa jumlah malaikat. Kalau orang tanya kita tampar muka dia sebab salah soalan. Sebab jumlah malaikat tak ada orang tahu. Saya pernah riwayatkan bagaimana keadaan malaikat ini kan. Kita dah cerita awal dulu. Di atas Baitullahil Haram adanya Baitul Ma'mur, betul? Kiblatnya malaikat. Dan kita bagi tahu Muhammadun Sayyidun dan di Imamun Kiblatain. Imamun Kiblatain maksudnya imam dua kiblat. Dua kiblat mana? Baitul Haram dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kita dah riwayatkan juga. Ada satu riwayat hadis baginda Nabi SAW. Nabi beritahu di Baitul Ma'mur daripada sebelum diciptakan Adam. Maksud dia bila penciptaan malaikat? Wallahu a'lam. Yang pasti sebelum daripada Nabi Adam AS. Sebelum Nabi Adam Allah ciptakan apa? Ingat lagi? Dalam kitab Mishkat Musabih ditulis, kitab Mishkat Musabih, seorang syekh itu di Sri Taling, Maulana Husnul Hizam Fidhahullah Ta'ala. Dia antara, boleh saya cakapkanlah, di Malaysia ni tak ada lagi yang menterjemah kitab Mishkat Musabih. Dia dipanggil Syekhul Mishkat. Syekhul Mishkat, yakni ahli panel penasihat
hadis Jakim Maulana Husnul Fidhullah Ta'ala. Dia kata di dalam kitab Mishkat Musabih diriwayatkan, akan tapi riwayat ini ada pandangan ulama mengatakan ini adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ni apa? Kalau kita mengaji ulumul Quran, ilmu-ilmu yang menerangkan Al-Quran, ilmu ulumul Quran ada hampir 20 cabang ilmu, banyak. Jadi orang yang nak mentafsir Al-Quran, dia kena ada 20 cabang ilmu ni. Kalau Maulana Zakaria dalam Fadailul Amal dia tulis 13 cabang. Kalau dalam pandangan para ulama ulumul Quran, boleh dikata keseluruhan dikata ada 20 cabang ilmu. Layak nak kembali pada Al-Quran. Kita sekarang ni nak kembali kepada Al-Quran kan? Kembalilah kita kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran kena ada 20 cabang ilmu ni. Apa dia? Nahu, sorof, balaghah, mantik, hadis, ijma', qiyas, ihtisan, istihsab dan sebagainya. Dapat? Amal Ahlul Madinah dia ada dalam usulul fiqh, ilmu tu. Baru layak untuk dipanggil orang yang belajar ulumul Quran ataupun mufassirin. Baru belajar ilmu mufassirin, belum mufassirin lagi. Orang yang nak mengaji ilmu hadis, paling kurang dia kena belajar, para ulama kata kena khatam 6 kitab kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, 6. Kemudian khatam 4 kitab mazhab, Abu Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas, Muwatta. Kemudian kitab Imam Syafi'i, Al-Um. Dan yang terakhir adalah Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, 10. Kemudian ditambah lagi 2, Al-Imam Hakim dengan Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Baru layak panggil bukan muhadis, orang yang mengaji hadis. Muhadis tinggi lagi. Muhadis ni apa? Dia telah mencapai martabat ataupun dia master dalam ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis banyak lagi. Dan dalam ilmu hadis ada 80 cabang ilmu. Sekarang kita kata saya ni pakar hadis. Rujuklah saya. Di pandangan saya ni bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Tak dapat. Akhir zaman tak ada. Dapat? Kita ikutlah para ulama kita, cukup. Jangan belagak, jangan sombong dengan para ulama. Dapat? Jelas? Okey. Dalam riwayat, sebelum kedatangan Nabi Adam AS, bila keadaan dia, wallahualam, berapa ribu tahun tak tahu, puluh ribu pun tak tahu. Para ulama kata sebelum kedatangan Nabi Adam ini dengan dinamakan insan. Saya pernah sebut ni banyak kali. Pertama disebut dengan insan, manusia, daripada tanah. Sebelum itu penciptaan daripada makhluk, daripada apa? Ingat lagi tak? Sebelum ins disebut dengan hins. Hin ni penciptaan daripada angin. Sebelum hin disebut dengan beans. Beans bukan Mr. Bean, kacang. Beans tu daripada air. Sebelum beans ada pandangan kata al-ins, hins, beans. Kemudian satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Ingat lagi tak? Ins, hins, beans. Satu lagi. Ingat, daripada api. Bukan nar. Bukan nar. Satu lagi, last. Di atas muka bumi ni, sebelum ins, jins. Jins ni pada api. Sebelum jins, apa dia? Hins. Sebelum hins, beans. Semua ada sin kat belakang, ada S. Dapat? Pandangan ulama mengatakan penciptaan nur malaikat ni sebelum daripada beans. Lama tak? Lama. Ulama kata daripada awal penciptaan dia, bermula awal penciptaan itu sudah ada malaikat yang telah tawaf di Baitul Ma'mur. Berapa banyak malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur?
70,000 malaikat. Dan ulama kata setiap daripada malaikat yang Allah cipta hanya diberi peluang sekali saja untuk tawaf. Kita untung banyak kali boleh tawaf. Tu pun malas, penat dah. Aduh. Tambah orang ramai kan, naiklah skuter tingkat 2. Berapa mama? 150 riyal. Saya dulu bawa skuter terlanggar orang Arab. Tanya mak saya. Kau tak percaya. Saya bawa mak saya ketika tu kali pertama, tak tahu bawa skuter. Dan skuter tu saya boleh nakal. Dia tak silap saya, dia ada meter pulas tu kan. Tak silap pulas ke dekat meter tu, saya lupa. Dia ada gambar kura-kura, tak silap saya lah, dengan rabbit, dengan arnab. Kalau laju tu rabbit lah tu naik skuter ni Allah takdirkan tingkat 2 mak betul tu kan. Tak larat nak jalan kat bawah tu kan, ramai orang naik skuter kat atas. Naik skuter, dia ada rail dia, maksud dia ada lapangan dia lah, ada jalan dia. Ada seorang Syekh Arab ni pula dengan pegang tasbih, pakai jubah pendek tu kan, jalan, dia tengah tawaf punya. Jadi kita bawa skuter ni, saya tak tahu ada horn tak ada horn. Saya tak ada horn rasa. Saya bawa, dah dekat dengan dia, saya rasa dia dah perasan saya ni kat belakang. Dia boleh jalan ikut kepala dia, orang Arab. Kita pula orang muda, kena dengan orang Arab kan. Orang muda kena orang Arab. Saya terlanggar belakang dia. Langgar belakang dia, terperanjat dia marah saya. Dia tolak saya waktu tu kan. Saya kata, Asif Jidan, minta maaf lah. Mujur dia cakap Arab. Dia cakap minta maaf, mungkin dia belasah saya lagi kan, dia tak faham kot. Asif saya kata minta maaf. Tu dia cakap, oh kaki dia sakit semua. Ya berlanggar memang sakit lah. Sebenarnya saya tak langgar, saya break tadi. Jangan fitnah saya cerita habis dulu. Saya break, kemudian break tu tak makan, pom langgar. Dapat? Kita kan biasa, nampak kuning nak ke merah, kita laju ke kita dah berhenti? Mujuk lah. Kalau break tu makan, tekan kan, terlebih sikit. Betul, buat muka maco kan. Selalu berlaku kat depan ni, betul. Ustaz pun buat, jangan risau. Okey, saya buat perkara yang sama, terlanggar dia. Maka para ketiga itu terdetik lah. Ketiga itu tengah ibadah, tengah tawaf. Dia mak saya cakap, kau lepas ni kena makan banyak sikit. Dia kata boleh lawan marah. Dia tak tahu kita belajar silat tadi. Tapi Alhamdulillah ketika itu kedua-duanya tengah ibadat, maka tak adalah bergaduh, tak ada bergaduhan berlaku. Orang Arab ni memang sensitif Bagusnya orang Arab ni, dia bergaduh hari ni pupa, besok boleh minum kedai kopi. Hari ni bergaduh macam nak mati, macam nak bunuh. Oh ni dah berebak kat tepi rumah dah bergaduh, besok boleh minum kopi sama. Jalan pegang tangan. Ni orang Arab. Perangai dia memang macam tu. Badui memang macam tu keadaan ni. Dan Allah takdirkan ketika itu, selepas ditolak saya ni sensitif. Jadi saya doa lah depan Kaabah, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesokan harinya, saya tak nak tambah satu, mak saya saksi. Sewaktu saya sedang tunggu mak saya di kawasan perempuan untuk keluar kan, waktu tu di Masjidil Haram nak keluar, saya baca Quran, ada seorang lagi Arab datang. Saya kata ini memang Cik Nahan ni, saya kata kan. Dan keadaan saya memang pakai macam ni ke Arab. Dapat? Kalau pakai macam ni, lama sikit depan makam Nabi tu boleh doa. Tu resam dia, bawa selendang besar-besar sikit kan, doa tu. Dia nak pergi haji tu pun takut. Dia tengok budak ni dengan serban besar kan. Dalam sunnah ni Allah bantu insya-Allah. Dan saya nak beritahu sunnah pakai kepala macam ni. Orang Arab kan, yang macam ni sunnah ni sunnah. Pakai begini, kemudian pakai serban di dalam. Ni sunnah. Sunnah. Nabi kalau khutbah Jumaat, kalau kita baca dari riwayat, Nabi akan menutup kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Okey, pertama, orang Arab dia tak pakai macam ni. Dia pakai igal. Betul? Igal tu igal yang tali kat kepala. Kita pun beli, bawa beli Malaysia kan.
pakai semayang macam imam Masjidil Haram kan. Padahal makmum belakang masbuk pula tu kan. Allahu Akbar. Rasa baguslah roh tu datang. Tapi saya beritahu, igal tu bukan sunnah kan. Igal bukan sunnah. Igal ni pemakaian orang Badui Arab. Badui Arab ni apa? Orang kampung Arab dulu. Igal ni asal perkataan dia bukan igal, dia iqal, leqaf. Orang Arab ni dia pelat, ada slang pelat dia. Dia tak panggil ikal, dia panggil igal. Igal. Macam kita as-saqaf kan. Habib Syekh as-Segaf, kita pun as-Segaf, G letak situ. Sebenarnya as-Saqaf. Orang Arab macam belah Yaman, dia pelat tak disebut qaf. Dia bila sebut qaf as-Saqaf, dia jadi as-Segaf. Dapat? Di igal yang kita pakai, tahu tak tujuan igal ni apa? Saya pernah cerita dulu kan. Untuk ikat lutut, jangan pakai pula, tu bukan sunnah, tak dapat pahala sunnah. Pakai macam ni, macam ni janganlah. Takut orang tanya nanti, pakai serban. Macam ni pun boleh, tak masalah, untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi kan. Tapi elak. Nanti kena tanya kan, bayar nanti. Pakai serban tak? Di dalam sunnah baginda Nabi SAW, selepas daripada keadaan itu, saya baca Quran, ada orang Arab lagi tu datang sebelah saya. Saat ini pun saya pernah cerita. Sebelah saya dia dengar bacaan Quran. Alhamdulillah ketika itu dah mengaji tajwid. Tu nak cerita tu, mengaji tajwid, baca Quran. Saya tak rasa sedap lah, tak senang lah. Orang Arab duduk sebelah kita nak tiba-tiba pula kan. Dia ni aku baca histeria ni kan. Saya alih tempat duduk saya alih belah depan. Saya pernah maklum dengan saya cerita ni. Duduk belah depan, saya baca Quran. Dia pun ikut duduk belah depan juga, duduk sebelah saya. Rupanya dia nak dengar bacaan kita. Tapi orang Melayu ni kan suka sangka buruk, termasuk yang cakap ni. Orang Arab ni ada ni, Wahabi ni. Wahabi ni ada lah ni, nak cek salah aku. Yelah semalam pengalaman kan. Dah lah kau duduk kat rel tu, orang langgar kau salah ke ni? Yang melanggar ni tak salah, ditolak dengan kejamnya. Dan ketika itu bila baca Quran, dia dengar. Rupanya ketika itu lepas saya sadaqallahul azim, segeralah saya baca. Segeralah sadaqallahul azim, tutup. Yang tutup kitab tu, saya cerita je, tutup. Kemudian dia kata ahsanta. Santa tu baiklah, dah tunjuk very good. Start belagak hari ni, yelah kuliah akhir kan. Kena belagak sikit lah hari ni. Yang insya lepas kahwin ada lagi insyaAllah. Ahsanta, kata baik bacaan. Betul dia tanya, takallam lughatul Arabiyyah. Lughatul Arabiyyah qalil, dia cakap Arab sikit dia tahu, tak banyak tahu. Dia cakap Inggeris. Dia teguk semua ni, dia keluar. Berapa mak itu ingat lagi? Bacaan saya tadi dia hadiahkan 100 rial bacaan. Hasil sabarnya saya semalam. Ustaz, apa hikmah dia? Ini tak ada hikmah. Saya nak cerita je. Tak, hikmah dia apa? Ketika kita diuji di tanah haram, ketika itu kita akan berada bersama saf dan jemaah malaikat. Saya nak beritahu, bila mereka yang mengerjakan umrah, jangan cepat melatah. Jangan cepat melatah. Cepat? Terima kasih ahli JPMS. Sampai juga. Bila duduk di tanah haram, jangan cepat melatah. Sebab apa? Sebab kita punya kiblat betul-betul bertentangan dengan Baitul Ma'mur. Dapat? Jangan pelik-pelik. Bau busuk lah, jangan. Tengok busuk tu sampai Malaysia kita bawa. Busuk Arab tu melekat sampai Malaysia. Dalam kapal terbang tak apa. Dalam kapal terbang, Ustaz ajar. Yelah, saya dulu pernah, orang Pakistan duduk sebelah, dia angkat kaki dengan stokin dia. Saya pegang Quran waktu tu, angkat kaki silam macam tu pula. Kita pegang Quran macam ni. Marahlah kita kan. Kau tak tahu adab ke? Tapi cakap Melayu lah. Kau tak tahu adab ke ni? Kau nampak Quran tak?
Dia pandang lah kita kan, tak apalah kita marah, bukan dia faham pun tunjuk dengan dia macam tu. Ketika selain daripada tempat Mekah, kalau boleh habiskan ketika itu kalau nak marah pun. Nak marah anak kat situ. Sampai di Baitullahil Haram, jangan sebut satu perkataan yang tak baik. Sebab para ulama mengatakan takut sumpahan tulah itu terkena pada diri kita sendiri. Dapat? Jelas? Jelas semua? Sebab apa? Kita bahas ni. Sebab banyaknya malaikat yang berdoa dan bersama kita ketika itu. Sebab bertentangannya Baitullahil Haram dengan Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur lebih lama daripada Baitullahil Haram. Maksudnya kiblat di langit, Baitul Ma'mur di mana? Di langit ke berapa? Saya penambahan ni, di langit ke berapa? Di langit yang ketujuh. Dapat? Dan para ulama mengatakan sinaran amalan malaikat itu turun sampai Baitullahil Haram. Dan doa ketika itu diangkat direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebut benda yang tak baik. Jangan. Dapat? Tawaf kan? Tawaf. Kena pula hujan. Orang Arab ni kalau kat sana hujan dia orang sonok. Macam histeria, sonok. Sampai lupa baca doa hujan. Bang Masai bandar lupa. Orang Melayu pula dia lari berteduh. Sampai orang Melayu kan, dia lari berteduh kan. Orang Arab dia, para ulama mengatakan kalau berlaku hujan di Kaabah Baitul Haram, sambut hujan tadi. Sebab dia syifa, dia ubat. Dia ubat. Ingat betul tu kata saya. Kalau pergi dalam musim sejuk, tengok keadaan jugalah. Janganlah ubat masuk hospital lepas tu kan. Lepas tu ni naqal Ustaz Zikri. Payah aku nak jawab ni. Tapi saya nak beritahu kalau yang sihat, mandi hujan tak masalah. Ustaz bukannya karbon ni tu hujan asid dan sebagainya, tak. Mandi je, jangan banyak cakap. Mandi je. Dapat? Sebab apa? Ketika turunnya rahmat hujan itu, para ulama kata kalau kita tengok betul-betul direct di atas langit Kaabah, jarang nampak awan. Jarang nampak awan. Memang nampak direct ke langit. Selalunya lah. Sekarang ni bukan awan, sekarang ni asap, banyak asap, abu. Orang binaan kiri kanan tu banyak. Asal dulu para ulama kata memang tak nampak awan direct. Jelas? Sebab apa? Bertentangan itu Baitul Ma'mur. Dan sepanjang daripada sebelum diciptakan makhluk di atas muka bumi ini, Allah telah datangkan 70,000 malaikat untuk bertawaf di Baitul Ma'mur. Sehinggalah hari kiamat takkan kurang seorang pun daripada malaikat. Satu malaikat takkan kurang. Setiap hari akan ada 70,000 malaikat. Sebab tu ulama mengatakan kena banyak doa. Allah pilih kita selalu datang rumah Allah Subhanahu wa taala di Kaabah ataupun Baitullahil Haram. Dapat? Selalu kena pergi. Kalau mampu pergi dengan harta kita, jangan pinjam. Boleh dengan harta pengorbanan kita. Korban, ya Allah, ini duit aku nak pergi umrah ni, pergi buat. Dapat? Dan doa sangat makbul di sana. Jelas? Okay. 945. Banyak sekali kita bahas. Tulis nota bawah tu 70,000 malaikat yang bertawaf sejak dari awal penciptaan dia. Dapat? Ustaz boleh tengok nota, saya tak tulis. Ni ilmu langit. Jelas dapat? Namun yang wajib diketahui hanya 10. Sebelah. Yang ini, yang pertama malaikat Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sekarang wahyu dah tak ada, apa malaikat buat? Ada orang tanya dan telah dijawab oleh para ulama. Dan saya menakalkan awal daripada kitab itu. Ada orang tanya ulama-ulama kita kan, Ustaz, malaikat Jibril, Rasulullah kan dah wafat, maknanya tak ada wahyu dah, tak ada Nabi lepas ni kan, apa malaikat dengan buat sekarang? Ulama jawab panjang, tapi saya ambil depan tu saja. Wallahu a'lam. Jelas?
Jelas tak? Dapat jawapan tu? Wallahu a'lam. Kan senang. Ustaz ni kalau jawab kan panjang. Saya jawab wallahu a'lam. Senang kan? Okay. Jibril AS dah bahas berapa struktur tubuh dia? 600 sayap. Setiap sayap malaikat akan ada pandangan ulama khilaf. Pandangan pertama mengatakan 30,000 daun sayap ataupun daun bulu. Pandangan kedua yang paling kuat mengatakan 70,000 daun bulu. Apa? Setiap sayap ada 70,000 daun bulu. Dan setiap daun bulu ini berlainan warna. Kali dengan 600. Banyak tak warna? Banyak. Kita baru tengok 7 warna belagak dengan orang kan. Kau nampak ni warna apa ni kan? Lepas tu saya tunjuk orang marah dengan orang kan. Mereka tengok kau ni aku geram tengok kan. Padahal para ulama kata lemah manusia ni, dihadkan. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Bertugas memberi rezeki. Betul kan? Bukan memberi, menyampaikan rezeki. Siapa yang beri rezeki? Allah, melalui perantaraan malaikat Mikail alaihissalam. Dan diriwayatkan malaikat Jibril ini selalu bersama dengan malaikat Mikail. Apa? Kalau dia bertemu dengan nabi-nabi Allah ni, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kena campak dalam api. Jibril selalu datang dengan siapa? Dengan malaikat Mikail alaihissalam. Apa? Semua nabi-nabi banyak 2 pair ni, kawan baik. Kemudian Mikail berapa sayap tadi kita bahas? 400 sayap. Dapat? Kemudian malaikat Israel alaihissalam bertugas mencabut arwah. Arwah pula. Mencabut roh. Arwah ni bahasa Arab. Arwah ni jamak, dan para ulama kata dia pada sudut lorong dia adalah jamak ataupun boleh dikatakan para orang yang telah meninggal dunia, disebut dengan arwah. Arwah. Dapat? Jelas? Almarhum pun boleh, tapi arwah lebih tepat. Dua-dua boleh lah, tak ada masalah. Almarhum dia lebih kepada doa. Almarhum semoga Allah memberi rahmat padanya. Marhum. Baik. Israel alaihissalam, pandangan ulama mengatakan juga mempunyai 400 sayap. Kawan baik Israel ni siapa? Siapa kawan baik Israel? Tak berani nak sebut lah Ustaz. Dalam riwayat, kawan yang paling baik pada Israel alaihissalam adalah Nabi Idris alaihissalam. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rawikan. Kalau kita baca banyak riwayat Israel ni datang kat dunia ni, banyak dia melawat Nabi Idris alaihissalam. Apa? Okay, habis, dia tak nak bahas banyak. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil alaihissalam bertugas meniup terumpet, ataupun kita sebut dengan bahasa kita sangka kala. Orang KL sebut sangka kala. Betul, sangka kala kan? Petanda hari kiamat. Israel, saya pernah cerita besar Israel, bukan Israfil. Israel pernah ditanya oleh Nabi. Ada pandangan kata Nabi Idris tanya, saya pernah cerita kan berapa besar Israel. Ada orang tanya pada Israel, wahai Israel, bagaimana kamu cabut nyawa? Yang pertama di utara, satu lagi selatan, satu lagi timur, satu lagi barat, kambing seekor. Macam mana cabut detik yang sama? Apa jawab Israel? Ingat lagi? Seluruh makhluk Allah ini berada di 2 celah jari aku sahaja. Bukan macam ni lah, Allah alam dah jari dia macam mana. Dia dalam pandangan. Ustaz, bukan ke malaikat dia tidak berupa? Yang tak berupa tu Allah. Malaikat ni berupa. Dapat? Di 2 celah jari dia. Jelas? Besar tak Israel?
Hari-hari ziarah kita 90 kali. Harap maklum. Dapat? Dan yang keempat, malaikat Israfil. Pandangan ulama mengatakan Israfil besar ni macam mana? Israfil sangkakala ataupun trompet dia tu, sangkakala dia, para ulama kata sangkakala dia adalah sebesar 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maksud dia apa? Ada pandang ulama lubung depan tu terdiri daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini ada pandangan ulama kata. Besar tak dia? Ni pun trompet, saya tak cerita dia. Saya dah pernah cerita Jibril besar macam mana kan? Jibril boleh buka keadaan yang sebenar di langit ke-7 saja. Kat dunia ni dia buka satu sayap je menghadap Nabi. Betul? Saya pernah cerita bagaimana Jibril menghadap Nabi yang kali pertama Iqra itu. Pertama dengan rupa orang. Kemudian bila Nabi ada ragu-ragu dalam hati dia, bukan ragu, bertanya siapa yang datang ni, Allah jawab direct. Dia datangkan malaikat Jibril. Tu dalam riwayat ketika itu Jibril datang buat kali pertama dengan rupa paras sebenar dia untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di dunia hanya dibuka satu sayap daripada 600 sayap. Ini pandangan yang kuat. Pandangan kedua kata dua sayap. Satu sayap. Nabi kali kanan nampak sayap dia betul, kiri nampak sayap dia. Ustaz, kalau tak nampak dinding, cerita dia ketika itu Nabi berada di Gur Hira. Ketika itu nak turun, masuk turun bukit tu memang nampak luas lah, sejauh mata memandang, dan logik lah ketika itu. Jibril berupa dengan rupa sebenar dia, kemudian diletak dibuka satu sayap. Dan para ulama mengatakan Nabi sebut maka gelap dunia ini. Dan rupa sebenar dalam riwayat yang lebih tafsir, lebih detail disebut adalah ketika Isra wal Mi'raj Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di mana? Nak menghampiri kepada Sidratul Muntaha, di langit yang ke-7. Ketika itu barulah dapat melihat Jibril AS. Ini dicerita secara detail bagaimana keadaan. Riwayat ini ada sebagian ulama ahli kata sahih, pandangan ulama ahli khilaf. Dibuka 600 sayap. Kan saya pernah cerita kan, dia tanya kepada Jibril, ma'azam khalquka ya Jibril. Kata Rasulullah, betapa agungnya penciptaan atas kau wahai Jibril. Maka Jibril kata apa pada Rasulullah? Hamba tahu lah. Tak ada. Kau pun tahu hukum macam ni? Tak. Jibril pun tawaduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ma taqulu hadha ya Muhammad. Jangan kau cakap macam ni ya Muhammad, jangan cakap. Maksud dia cakap ya la taquli, maksud dia jangan cakap lagi macam ni Muhammad. Sebab apa? Ada lagi makhluk yang lebih besar pada aku. Ni boleh datang riwayat malaikat Israfil alaihissalam. Israfil besar dia berapa? Jibril AS kata ketika aku berada di langit ke-7 dan aku membuka 600 sayap aku, langit ke-7 besar. Dan ulama mengatakan di langit ke-7 itu dibukakan sayap. Maka Jibril kata Israfil sama seperti aku, semisal dengan aku. Akan tapi Allah mendatangkan padanya berapa sayap? 1200 sayap. 1200 sayap. Jibril 300, 600. Dia 600, 1200. Dan kata Jibril apa dia? Kalau aku membuka semua sayap aku 600 sayap, kemudian Israfil alaihissalam membuka sayapnya dan dia buka hanya satu sayap, nescaya aku Jibril dengan 600 sayap boleh berteduh di bawah satu sayap Israfil. Besar tak besar? Logik tak? Logik lah. Sebab dialah yang akan meniup kita semua besok. Israfil alaihissalam, logik dia besar. Ni Israfil alaihissalam.
Semua tengah tengok kita. Tak semayang kau. Tengok. Oh, macam ni perangai kau. Malaikat ni tengok tak? Tengok kita. Semua dibawa ni direct. Semua kenal. Dapat? Dan yang kelima, kita nak ambil yang kelima dan yang keenam. 5 dan ke-6, malaikat munkar dan nakir. Munkar, bukan mungkar. Mungkar tu benda jahat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dengan G. Munkar dan nakir bertugas menjaga kuburan. Ini tak ada riwayat tentang sayap dan sebagainya. Cuma bagaimana keadaan munkar dan nakir diriwayatkan juga oleh baginda Nabi. Yang saya pernah riwayatkan munkar dan nakir ini, bagaimana keadaan dia. Dia mempunyai tubuh yang sangat besar. Itu diriwayatkan. Bagaimana tubuh, wallahu alam. Dan keseluruhan tubuh dia berwarna hitam, kata Nabi. Dan mata dia berwarna biru gelap. Nabi kata bila dia berucap di dalam alam kubur, alam barzakh, maka akan keluar api daripada mulutnya. Dan di tangannya dia ada membawa tukul daripada besi. Tukul daripada min hadid, daripada besi. Dan kalaulah sekali dilepaskan, kata Nabi, tukul itu ke muka bumi ataupun ke atas gunung, nescaya lebu ataupun hancur menjadi debu gunung tadi. Bagaimana keadaan kita besok? Ulama kata tak dapat jawab man rabbuka ataupun man rabbuka, siapa Tuhan kamu, tak dapat jawab. Dia hentak kita tu. Ulama kata dia hentak. Lagi kuat malaikat munkar nakir hentak kita, lagi Allah suka. Seronok tak? Seronok dengar kan? Lagi dia hentak kita, lagi Allah SWT suka. Dan ulama kata bila dia menghentak, ada dua pandangan. Kata bukan 70 hasta. Pandangan ulama mengatakan kita akan turun ke dalam sejauh mata memandang. Ada pandangan kata 70 hasta, satu lagi sejauh mata memandang. Dan ketika itu diperintahkan di alam barzakh itu, keadaan dia akan dihempit bumi. Betul, kita biasa dengar kan? Dihempit bumi bagaimana? Dah hentak dulu, dah jatuh bawah, bom, pit, ketuk, boom, keluar macam tu. Biasa tengok tak mesin apa besi tu, kereta-kereta tu kan, jadi kotak tu kan. Buka YouTube kan ni, tengok kan, kereta tu dia masuk ke dalam tu kan, suruh hantar jadi segi 4. Kita tak jadi segi 4, jangan risau. Lagi teruk keadaan kita kembali kepada asal. Teruk keadaan kita kembali kepada asal. Tengok, maha tinggi, maha kaya ya Allah. Kenapa kembali kepada asal? Dia ada berhubung kait dengan saintifik. Sebab skin kita ni, kulit kita, di bawah kulit kita yang atas ni, di bawah ini adanya beberapa nerve ataupun saraf yang menghubungkan kepada sense, deria rasa. Betul? Kalau orang dia terbakar kan, selepas itu tangan dia boleh rasa dah. Selepas dia hilang kulit atas ni, tinggal isi je, boleh rasa lagi. Lepas dah kering tak boleh rasa dah. Sains yang dirasakan adalah layer atas. Ulama mengatakan bagaimana Allah ciptakan. Allah nak bagi kita rasa sakit, Allah datangkan balik. Kalau kita punya layer kita daripada kulit, isi tulang sampailah dalam tu, sepian-sepian dalam tu, ulama kata kalau dah hancur di alam barzakh, Allah kembalikan balik kepada kulit asal. Allah nak bagi sakit. Dapat? Bersedialah kita semua dapat munkar dan nakir. Dan yang ketujuh, malaikat raqib dan atid. Inilah para ulama mengatakan peneman kita 24 jam. Tak boleh bohong ni, kiri kanan. Raqib dan atid apa tugas dia? Bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Sebab tu ulama mengatakan raqib dan atid ni
bila dia tulis amalan kita, pertama kita akan sebut dengan Allah. Ada kitab yang seajaib ini, maksud dia bila dia tunjukkan catatan amalan depan kita, sehingga ulama kata wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Daripada zarrah, atom yang ada itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kata dihitung bagaimana? Raqib dan Atid ini akan tulis. Dan setiap yang berada di hadapan kita akan jadi saksi besok. Pendakwa kita Raqib Atid, dia bawa. Baik. Macam dalam agama kan, saya salah laku itu kan, pertuduhan. Detail kita baca. Allah akan sebut dalam hadis riwayat sahih, riwayat Bukhari, Iqra kitabaka. Baca kitab kau. Kita akan baca. Pertama perkataan kita Allah dah rakam dalam riwayat hadis. Apa kita akan cakap? Ada kitab macam ni. Sebab apa? Sekecil-kecil pun ditulis oleh malaikat. Dan ulama mengatakan ketika itu kita akan argue. Kita di akhirat akan argue. Tu kerja kita. Siapa saja depan mata kita, kita akan argue. Termasuklah mak ayah kita. Jangan main-main. Termasuk mak ayah kita, kita akan argue. Kalau kat dunia lagi dia argue, kat akhirat tak tahulah. Maksud dia di akhirat nanti akan argue. Walaupun dia anak soleh, tapi dia buat dosa, dia akan argue juga. Para ulama kata. Dan ketika itu siapa akan jadi saksi? Saya nak tanya. Pertama ulama bahas masa detik yang jalan ni. Saat ni dia makhluk, dia berupa besok. Pandangan ulama, dia akan datang, wahai Allah, saat 10 ni, ni 10:02 minit dia sedang melakukan keadaan ini. 10:02 minit, beberapa saat dia sedang melakukan perkara ni. Saya tanya, boleh lawan tak? Saat dia datang, kita boleh argue dia. Pertama. Yang kedua, tubuh badan yang buat. Tangan tu yang lakukan, contoh mencuri. Saat dia datang awal, saksi pertama. Saksi kedua, tangan yang buat ni. Dia akan cakap, wahai Allah, ketika ini, saat yang seperti mana saat masa ni yang bagi tahu ni, dia sedang melakukan ini, menggunakan aku. Kedua. Ketiga, tempat yang kita datang ni. Tempat datang ni pun akan argue kita, ya Allah, bumi. Wahai Allah, ketika itu dia berada di atas aku, tengah buat ni. Cukup 3 saya rasa. Boleh jawab saksi? Nak masuk 4? 4, segala benda yang mati di hadapan kita pun Allah akan jadikan saksi besok di akhirat. Boleh terlepas kan? Tak boleh. Tak payah panggil lain tu, panggil tu. Saya rasa panggil saat masa dah habis dah kita. Dah habis dah. Dah monyok dah kita waktu tu, saya rasa. Saya lah. Dan para ulama kata ini yang kita kena takut. Beriman pada malaikat, sebab keadaan ini akan berlaku pada kita. Dia akan bawa, ingat kerja dia habis, tulis habis. Bawa amalan ni, tunggu besok. Dan amalan ini, segala dosa akan tetap tertulis selagi kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah bagi masa taubat, minta sungguh-sungguh. Sebab di akhirat tak boleh argue. Kamu raja, kamu peguam yang sangat hebat, petah bercakap, pak banyak, boleh cakap depan Allah ke besok? Tak boleh. Satu lagi, last. Dan di akhirat, di padang mahsyar, ulama kata di yaumil kiamah nanti, bila diangkat semua, malaikat yang paling besar sekali, malaikat paling besar siapa? Malaikat halamatul arsh, penanggung arsh. Ulama kata ketika ini yang sedang menanggung
ada 4 malaikat. Ada pandangan kata 6. 4. Satu daripada malaikat ni besar dia ada 2,400 sayap. 1,002 kanan, 1,002 kiri. Logik lah, sebab dia nanggung arash. Ulama mengatakan satu sayap dia, malaikat Israfil boleh berteduh di bawah satu sayap dia. Halamatul arsh. Ulama mengatakan di yaumil kiamah nanti, ni ingat betul-betul, punya marahnya Allah pada kita nanti akan ditambah 4 lagi hamalatul arsh, jadi 8. Sebab ketika itu arah berguncang kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua malaikat yang besar ni akan tunduk depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa moral dia? Kita memang tak ada peluang nak bercakap depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali seorang saja boleh bercakap. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia je boleh cakap. Yang kita hari ni tak amal sunnah dia, kita rasa amal sunnah dia ketinggalan zaman, kita rasa mengaji apa yang disampaikan ilmu hadis Quran, ilmu agama yang disampaikan, kita rasa benda ini ketinggalan zaman, tak moden dan sebagainya. Ilmu agama ni besok nak makan apa? Jaga besok. Akan datang pada kita besok penyesalan yang sangat-sangat. Sebab apa? Tak ada siapa tolong. Siapa boleh tolong? Kalau mak ayah pun menafikan anak, anak menafikan mak ayah, kawan, jiran, adik-beradik lagilah. Apa? Dan yang ke-9 malaikat Ridwan bertugas menjaga syurga, ni saya simpan. Yang ke-10 malaikat Malik bertugas menjaga neraka. 2 ini saya simpan selepas majlis insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sejam insya-Allah. Saya tidak melanggar hak, tetap sejam ya insya-Allah. Setakat ni ada 3 minit. Ada soalan? Saya rakyat itu selalu setelah bila. Saya sebagai rakyat itu. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam. Kalau satu tukul dia boleh hentak ataupun boleh ketuk gunung, sekali ketukan gunung boleh hancur lebur. Wallahu alam. Rakib, itu bukan rakib, Ruqyah Atib, dan tak disebut riwayat. Wallahu alam. Pandangan ulama mengatakan ada yang beberapa yang saya sebut sahaja. Ada pun ulama menyatakan, bagus, soalan yang bagus, ada pun malaikat yang tugasan dia adalah semua di langit semua ada sayap. Macam muka nakir Ruqyah Atib ni di bumi, tugas dia. Dan para ulama mengatakan juga ada sayap. Boleh dikatakan semua malaikat ni paling kurang sayap dia 200 sayap. Jelas? Ni nanti ada sangkut paut dengan riwayat siapa nama ni? Iblis, Azazil. Azazil ada riwayat sehingga banyaknya ibadat dia dikurniakan sayap. Ni pandangan ulama. Sebab tu anak cicit keturunan dia semua bersayap. Ni pandangan ulama. Wallahu a'lam. Soalan yang baik. Habis insya-Allah. Jadi apa yang kita dengar pada hari ini, janganlah habis mengaji malaikat ni habis kat sini je. Bawa balik rumah, muhasabah sebelum tidur. Ni malaikat ni jenguk aku 90 kali satu hari. Ruqyah Atib ni hari-hari ada dengan aku ni. Kita mengaji Bidayatul Hidayah, kenapa kena tutup aurat dalam tandas, betul? Kata Syekh Ahmad Fahmi Nazam hafizahullah ta'ala, malu dengan malaikat-malaikat Ruqyah Atib. Kita kena ubah kefahaman kita daripada belajar darjah 4, darjah 5, darjah 6 dulu. Kita tukar fahaman sekarang. Kita kena yakin bahawa mereka ni sentiasa melihat kita. Dan semua ini akan dihujahkan besok depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak habis kita kat dunia, kita kena ingat, terpulanglah pada kita. Sebab ini rukun iman. Tidak yakin dengan perkara ini, maka jatuh kufur pada kita. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi saya doakan pada semua, doakan juga pada saya, semoga Allah tetapkan keimanan kita. Lagi kita mengaji ilmu agama ini tentang malaikat keimanan ni, lagi kita takut nak buat kesalahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jenguk orang punya salah pun takut, nak tengok itu, tengok ni pun takut. Sebab apa? Sentiasa ada orang memahati kita. Kalau kita kenal, inilah disebut dengan arif billah.
orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu keliling dia ada malaikat yang merhati dia. Ni takut jin je tengok kan. Malaikat tak takut tengok kita. Kena takut dengan malaikat. Dapat? Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. InsyaAllah bila kita dengar pada hari ini, Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, ambil iktibar dan kita sampaikan pada orang ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ingatkan saya nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.